Tuan-tuan, cuba kita fikir dalam hidup kita ni. Buat ada Allah Ta'ala suruh. Buat kan? Orang macam tuan-tuan tak ada masalah ha? Tapi kenapa Fadilah Kamsah kata ada 80% di bumi Malaysia ini tak solat? Itu di bumi Malaysia. Bukan saya kata. Ahmad Fadilah Kamsah. Betul ada Ahmad ke? Tak ada. Tapi dia doktor lah. Doktor yang. Doktor Fadilah Kamsah yang sebut 80% dalam masyarakat Malaysia ni tidak sah. Saya jumpa seorang. Kilang dia tak jauh daripada kita. Saya tak nak sebut. Dia kata apa? Di kilang saya tu Ustaz, saya boleh katakan kalau yang jadi bersembahyang jaganya ada lebih kurang 15 ke 20%. Cuma time puasa ramai sikit. Puasa dia jaga. Banyak dia tak jaga. Dia takut tak boleh raya barang kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat yang Allah Taala berikan pada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baru-baru ini sudah membacakan kitab Al-Arba'un Al-Maqdisiyah. Dan kalau ikut sebenarnya memang sudah habis dah bacaan kitab itu. Jadi pada malam ini kita akan buat satu bacaan yang baru. Barunya insya-Allah saya akan bawa Al-Mawsu'ah Al-Akhlaqiyah, atau kita sebut sebagai ensiklopedia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dengan saya ni, buku ni dia nipis je. Macam dia nipis je. Dia tak tebal sangat . Tak tahu sama ada kalau kita baca habis, saya mati dulu atau tuan-tuan mati dulu. Wallahualam. Atau tak mati dua-dua, wallahualam juga. Jadi insya-Allah saya akan bacakan kitab ini sebagai mengambil berkat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus soleh yang ikut cara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita tengok dalam susunan Islam itu sendiri, dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Bila dalam Islam itu di bawahnya ada akidah, selepas daripada akidah itu ada syariah, selepas daripada syariah itu ada siasah, dan selepas daripada siasah itu adanya akhlak. Walaupun kita tahu akidah nombor satu, memang tak dapat tidak lah. Bagus macam mana pun kita punya ibadah kita, syariat kita, fiqh kita, tapi kalau akidah fail, tak guna lah. Kerana memang akidah tu dia duduk nombor satu. Memang tak boleh nak buat apa. Kan? Baik. Dan di sana juga dari sudut siasah, dari sudut pentadbiran, bagus macam mana pun pentadbiran kita, tapi akidah kita tak bagus pun tak guna jugalah. Betul. Sama juga dari sudut akhlak itu semula. Tapi apa pun yang saya nak sebut, walaupun kadang-kadang akidah kita dah bagus, sembahyang kita dah bagus, pentadbiran kita dah bagus, tapi akhlak kita tak bagus juga, dia juga tidak cantik. Sebab memang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, Nabi sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad. Di mana Nabi SAW kata, sesungguhnya aku dibangkitkan ini untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak itu sendiri, kemuliaan akhlak itu sendiri. Jadi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak ni sangat-sangat penting. Bukan perkara yang biasa-biasalah. Akhlak ni
perkara yang sangat-sangatlah penting kepada orang Islam. Bagus macam mana dia dalam menunaikan solat, akhlak tak bagus juga. Bagus macam mana hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan dia dengan manusia tak bagus juga. Jadi semua tu ada dasarnya dan caranya. Rujukannya di mana? Ialah batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ni kita selalu kata dan kita selalu sebut. Apa dia? Sesungguhnya pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang terbaik. Jadi kalau kita nak tengok idola kita dalam bab apa semua, termasuklah akhlak, adalah batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu lah. Betul. Jadi saya rasa memang sepatutnya lah untuk saya berkongsi tentang akhlak ini. Nombor satunya kerana saya nak baiki diri saya sendiri. Begitu. Dan yang nombor duanya nak ajak sama-sama lah sahabat-sahabat kita pakat baiki diri kita ni. Pasal kita tahu kita ni banyak kelemahan. Saya ada kelemahan, tuan-tuan ada kelemahan. Kelemahan ni lah kita nak baiki sebelum kita berjumpa dengan Allah SWT. Ke ada yang tak ada kelemahan sini? Boleh angkat tangan lah. Nak menuntut ilmu ni. Kan? Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sah ke kita? Kan? Bila Rasulullah SAW jumpa dengan pembesar-pembesar yang Nabi anggap kalau bercakap dengan orang besar ni masuk Islam, senang nak ajak orang bawah-bawah dia ikut. Pasal dia ada follower dia sendiri. Jadi datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Ummi Maktum, dia buta. Jadi bila dia buta ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pada waktu itu tentang sesuatu masalah lah. Jadi Nabi tak sempat nak jawab kerana menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang besar ni tadi. Jadi ringkas ceritanya bila Nabi tak jawab begitu, sedangkan Nabi patutnya layan juga dia, Allah Ta'ala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok ayat dia tegur tu, tengok abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi waktu tu Nabi berpaling dan bermasam muka ketika mana orang yang buta datang kepada engkau sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Ta'ala pun tegur. Bahkan Nabi sebut Abdullah ibn Ummi Maktum adalah orang yang sangat aku malu. Pasal apa? Kerana dengan sebab dia Allah Ta'ala tegur. Itu lah. Jadi kita belajar. Jadi belajar itulah kita nak betulkan diri kita, nak betulkan akhlak kita. Kalau boleh cara kita berakhlak seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kitab ini mungkin saya tak baca semuanya tuan-tuan, pasal memang dia tebal. Bila sebut tebal ni tuan-tuan tahu sajalah. Saya nak tengok sikit muka surat dia sampai berapa agak-agak berapa muka surat tuan-tuan? Agak-agak. Siapa betul boleh minum air kat rumah dia sendiri. Agak-agak. 1000 bang. Ada orang nak teka. 2000. 500. Okey, kita ada 3 jawapan. 1000, 2000, 500. Jawapan dia yang 1000 tu hampir lah. Pasal 964 muka surat. Okey, baik. Jadi kalau saya rasa boleh habis. Kalau rasa boleh habis separuh-separuh pun alhamdulillah dah. Baik. Jadi kita ini dikarang seorang yang berwarga negara Mesir, nama dia Sheikh Mahmud Al-Misri. Jadi buku ni kalau di Mesir dulu dia bestseller. Dia bestseller kerana banyak petunjuk-petunjuk yang dia bincang pada 964 muka surat itu hanyalah mengajar kita supaya ikut akhlak Rasulullah SAW. Yang selama kini kita duk bincang pasal akhlak, kita duk ingat ke sikit saja. Tidak. Banyak petunjuk-petunjuk yang mana daripada Rasulullah dan kita boleh ambil daripada salafus salih yang ikut cara Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan antara perkara yang ketara dalam kehidupan masyarakat kita memang akhlak lah. Kadang-kadang dia bagus dah, tapi dari sudut akhlak, dia pandai dah, pendidikan tinggi dah, dari sudut adab akhlak, Jadi yang ni kita nak perlu tekankan balik. Sama ada akhlak kita sesama kita, akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan budak-budak, akhlak kita dengan orang perempuan, semuanya ada akhlak dia. Termasuk akhlak kita dengan binatang pun ada. Nanti kita akan tengok bagaimana tuan kita ni sebut perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi dia ada pendahuluan lah. Saya tak baca lah pendahuluan dia tu pun. Kalau baca pun memang dia bercakap tentang akhlak. Yang pertama saya nak sebut di sini ialah apa dia kepentingan perbahasan akhlak tersebut. Baik. Kata tuan kitab kita ini, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ahu bi ulumihi fid daraini amin. Kata dia. Dalam kitab yang sederhana ni, tuan dia panggil kitab ni sederhana. 964 muka surat, kitab dia sederhana. Kalau tak sederhana, saya tidak tahulah. Begitu. Betul saya tidak nafi, banyak kitab-kitab yang orang karang sampai begini, tak? Tapi untuk bahas satu tajuk ni, nak buat sampai tebal ni, tak mudah lah, tak? Atas dasar satu tajuk saja. Orang bagi tuan-tuan, cerita pasal bak roti canai saja. Banyak mana agak-agak boleh karang. Susah tak? Jadi, ini cerita bak akhlak lah. Mungkin banyak dia luar-luar. Boleh lah. Jadi, dia kata gitu. Jadi, dia kata penulis, dia lah. Pengarang kitab ni sengaja mengupas tentang akhlak ini kerana secara hidup kita yang realitinya, krisis akhlak ni sangat-sangatlah perkara yang perlu diambil perhatian oleh masyarakat semua. Kerana krisis akhlak ni betul-betul masalah. Betul-betul masalah. Dia kalau kita tengok dalam bab akhlak ni, tak tahu nak kata apa. Sama ada bangsa Arab, sama ada bangsa Melayu, sama ada apa bangsa, dia bukan duduk atas masalah bangsa tu. Tapi attitude dan akhlak tu sendiri. Bagi tahu tak? Sebab tu kalau kita bercakap tentang bangsa, dia bukan masalah bangsa tu. Dia masalah orang tu berakhlak ataupun tidak. Ada orang kata, jangan duduk sebelah bangsa ni. Jangan duduk sebelah bangsa ni. Kalau nak berjirang, jangan berjirang dengan bangsa ni. Ada yang sebut begitu. Kalau sama-sama bangsa pun, dia nak bergaduh. Kadang-kadang lagi mudah bergaduh bila jiran depan dia tu Melayu, belakang dia Melayu, kanan Melayu, kiri Melayu. Kadang-kadang dia bergaduh. Kalau dia campur bangsa pun, kalau dia tak nak bergaduh, tak bergaduh. Jadi itu bukan masalah bangsa, tapi dia masalah akhlak seseorang tersebut. Jadi kata dia, kita ni ditutup untuk mengerahkan segala upaya kita demi mengembalikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada fitrah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena bekerja balik lah ni. Bekerja balik macam mana? Nak ajak semua balik kepada fitrah akhlak Rasulullah SAW. Agak-agak boleh. Sedap dah dengar tu. InsyaAllah belah sini tak dengar. Belah sini. Tapi nampak pengurusi kita angguk dah tu, insyaAllah lah tu. Tapi nak buat balik tu susah kan. Nak ajak ramai-ramai ni, nak semua kembali kepada akhlak Rasulullah SAW. Macam mana nak buat? Tahu tak? Dan kalau yang kita kata kita bincang dalam soal ilmiah ni pun, dalam surau ni ramai ni je lah yang ada. Kan? Dan yang luar sana, siapa nak tolong bagi tahu? Jadi, itu besar tanggungjawab kita. Sebab akhlak ni bukan melalui cakap saja. Cakap ni memang senang tu tak? Tapi nak buat bukan senang. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal sabar, ambil cerita sikit pasal sabar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu satu kubur, tengok orang perempuan tu duduk menangis dekat kubur tu. Nabi kata sabar. Nabi sebut sabar. Perempuan tu pusing pada Rasulullah yang dia tak kenal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Cakap sedap ah. Gitulah ibarat dia kata. Kan? Tak kena batang tubuh memang sembang kari. Bila kena baru tahu. Tu dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari seorang sahabat, kau kenal tak siapa kau kata?
Dia kata, aku tak kenal. Yelah, mana ada Facebook dulu. Tahu? Mana ada TikTok, mana ada Twitter, mana orang tak kenal. Cuma nama Nabi Muhammad tu masyhur lah. Orang kenal lah, tapi batang tubuh ada yang tak pernah tengok. Hatta kalau tak tengok Uwais Al-Qarani sendiri pun, yang doa di mustajab tu, dia bukan sahabat. Dia hanyalah tabi'in. Sebab dia tak pernah jumpa Rasulullah. Tapi Nabi pesan pada Sayyidina Abu Bakar, pesan pada Sayyidina Umar, pesan pada Sayyidina Ali. Kalau jumpa Uwais, suruh dia doa. Kerana doa dia mustajab. Padahal dia tak pernah jumpa Nabi. Pasal apa dia gitu? Akhlak dia. Akhlak dia. Akhlak dengan ibu dia. Akhlak dia tu sendiri. Memang cukup-cukup Jadi, sahabat dia kenal siapa tau. Dia kata, mana aku tahu. Itulah ibarat ni cakap dia tau. Saya reka je tambah je nada tu. Tapi maksudnya gitulah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlari dia kejar Nabi, nak minta maaf. Jadi, benda ni bukan senang. Bersembang boleh tu tang. Tapi kalau tak cakap, tak buat macam mana? Dan selalu orang kata, oh sedap nak ajak orang. Dia berat pada orang ni. Tuan-tuan tak faham cara saya, dialek saya. Faham? Semalam saya pergi satu kuliah muslimat. Sesudah kuliah tu dia kata, saya tanya lah, agak-agak saya orang mana? Sebab dia tanya, ustaz orang mana? Saya tanya, agak-agak saya mana? Cara ustaz cakap ni macam orang Perak. Saya termenung. Saya termenung 4 kali. Macam mana saya boleh jadi orang Perak ni? Macam mana? Mana orang Perak sini? Koma jadi saya pun jadi pening. Tapi tak apalah. Ada dua kalian. Ni kali kedua. Kali pertama dulu, dia kata saya macam orang Melaka. Tu lagi kelakar. Kau anda. Tapi tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak bincang balik, macam mana nak bawa ni tuan. Nak bawa orang ramai ni balik kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Allah Taala kata apa pada Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu berada di atas akhlak budi pekerti yang luhur, yang hebat. Macam mana? Jadi para ulama kata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi bagus itu kenapa? Kerana begini. Apa dia? Bila orang ramai datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha nak tanya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, manusia ni dia ada satu masalah dia. Apa dia? Kadang-kadang dia dengan manusia luar ni dia baik. Memang dia baik. Tapi kat rumah dia macam mana? Sebab itulah kalau nak tahu manusia ni baik tak baik, dari rumah tu sebenarnya. Dari rumah tu yang sebenarnya. Sebab tu Nabi kata, khairukum li ahli. Wa ana khairul li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu yang paling baik dengan keluarga dia. Dan aku paling baik dengan keluarga. Jadi sahabat ni, dia memang tahu Nabi memang baik dengan orang ramai. Tuan-tuan macam kita tau. Ramai mana kalau dengan member tak kedekut. Makan. Betul tak? Tapi dengan keluarga, tak tahu lagi. Saya tahulah orang sini baik-baik. Tapi contoh ke tuan-tuan. Kan? Begitu. Dengan kawan memang dia tak pernah tengking, dia tak pernah jerkah, dia tak pernah marah. Tapi dengan keluarga, macam mana? Hai bercakap macam mana? Hai nak marah, pinggang baling ke tidak? Kursi baling ke tidak? Sebab kalau dengan member dia baling kursi, member baling balik kursi, masalah. Jadi gitu. Jadi mungkin benda tu tak berlaku. Macam mana? Jadi orang ramai ni, sahabat ni datang ke rumah Rasulullah SAW, Nabi tak ada. Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia tadi? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak Rasulullah SAW sebenarnya? Apa Aisyah jawab? Simple saja. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita nak balik semula pada akhlak yang terbaik, mesti balik pada Al-Quran. Dan Nabi ni tu cakap lah, di rumah pun baik, di luar pun baik, semua komplit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala kata pada Nabi, yang beri periktirafan tu bukan netizen tu. Yang beri periktirafan itu bukan ulama. Yang beri periktirafan itu bukan kawan-kawan dia. Tapi Allah yang kata,
bahawa mu ni wahai Muhammad duduk berada pada budi pekerti yang sangat-sangat hebat. Agak-agak kita boleh tak gitu? Susah kan? Sebab kita ada tahap-tahap yang tertentu. Dan kita selalu sebut, sabar aku ada batasnya. Kan? Kita selalu sebut gitu. Kan? Ke macam mana tak? Kan? Orang ambil slipper tu pun, kan? Orang ambil slipper. Saya pernah tengok seorang tuan. Pernah tengok sungguh ni? Pernah tengok sungguh. Orang ambil slipper. Tapi saya tak tengok orang ambil tu. Saya keluar daripada masjid tu, nak pakai kasut. Pakai stokeng. Jadi orang ni bukan orang kampung situ. Dia tengok slipper dia tu dia tak atas rak kasut dah. Tapi rak kasut tu tak ada. Rak kasut tak ada. Kasut tu tak ada. Rak tu ada, kasut tu tak ada. Dia punya marah kan. Dia pegang rak tu, dia tolak rak tu sambil dia kata, babi mana ambil slipper aku ni? Yang kena babi, tak pasal-pasal. Yang ambilnya orang tu. Jadi, jangan main-main. Susah kita nak cari kesabaran. Akhlak tu memang susah. Marah sungguh dia gitu. Marah sungguh. Jadi kalau nak cerita pasal orang marah ni banyak lah. Tapi nak bagi tahunya, macam mana kita nak sabar? Susah. Macam mana kita nak begini, nak ikut cara Rasulullah sampai kita boleh berakhlak? Susah. Sebab tu kita nak ajak semua, baca kitab ni, saya pun boleh perbaiki diri, pakat-pakat kita perbaiki diri. Pasal apa? Kalau kita nak tunggu betul-betul cantik akhlak kita, tak ada dakwah. Betul tak? Tak ada dakwah kita. Pasal kita memang takkan cantik sampai bila-bila. Tapi kita selalu ingat satu perkataan, ialah aslih nafsak wada'u ghairah. Betulkan diri kamu, dalam masa sama ajak juga orang lain. Tapi janganlah ajak dalam keadaan kita pun tak betul juga. Betul tak Ustaz? Ramai berlaku gitu. Bila orang mencuri bertemu sama pencuri. Pencuri ni nasihat, kau tak payahlah buat kerja ni. Biar aku je. Dia menasihat member dia. Ada berlaku gitu tu tak? Ada. Betul tak? Ada. Kan? Dia nasihat member dia. Tak payahlah. Macam-macam. Jadi kita ni betulkan diri kita. Sebab diri kita tahu memang tidak bagus lah. Tapi dalam masa yang sama, kita nak percantikkan kawan-kawan kita juga. Jadi kita ajak sama. Baik. Seterusnya, kata Nabi SAW melalui hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dia bertanya Nabi SAW tentang kebaikan dan juga dosa. Maka Nabi kata, al-birru husnul khuluq. Tengok baik-baik Nabi sebut apa. Al-birru husnul khuluq. Wal-ithmu ma haka fi nafsik. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Bila sahabat ditanya, apa dia beza kebaikan dengan perkara dosa? Pahala dengan dosa, apa beza dia? Maka Nabi kata kebaikan itu ialah husnul khuluq. Akhlak dia baik. Maksudnya, nak jadi baik ni, nak dapat kebaikan tu mesti akhlak baik. Gitu. Poin dia di situ Rasulullah SAW sebut. Dan dosa itu pula, kata Nabi SAW, apa yang akan meresap dalam hati kita. Kalau kita ingat satu perkataan Nabi SAW, yang ni yang kita takut. Bila kita buat satu dosa, satu titik hitam akan melekat dalam hati. Betul tak? Buat lagi dosa, melekat lagi dalam hati. Buat satu dosa, melekat. Agak-agak berapa banyak dah melekat dalam hati kita? Agak-agak lah. Memang gelak dah. Memang gelak gambar. Tu. Batu yang duduk di Kaabah tu. Nama dia apa? Hajarul Aswad. Pasal apa Hajarul Aswad? Pasal batu tu berwarna hitam. Walhal asalnya dia berwarna putih. Bahkan Saidina Umar pun sebut, kalau aku tak tengok Muhammad cium kamu ni, memang aku tak cium pun kamu ni. Pasal batu saja-saja. Tapi batu yang hitam itu asalnya putih sampai hitam. Dikatakan kerana dosa-dosa manusia. Maka hati kita kena jaga gitu lah. Satu dosa dia melekat, satu dosa dia melekat. Dan Nabi sebut, yang dosa itulah dia meresap dalam hati. Ini masalah tak? Sebab tu bila kita buat dosa, kadang-kadang kita rasa biasa. Ini masalah sikit. Dia dosa ni, yang jadi paling bermasalah ialah, bila buat dosa, rasa biasa. Rasa tak dosa. Hak ni memang macam ni. Ni nak buat macam mana ni nak betulkan ni? Buat dosa tapi rasa biasa. Ada tak dalam masyarakat kita gitu? Ada tak? Tu bahaya tu tak?
Kalau kita buat dosa, kita rasa berdosa, okey. Sebab kita rasa, Allah berdosanya aku. Rasalah kita nak istighfar, rasalah kita nak bertaubat, rasalah kita nak minta maaf dengan Allah. Tapi kalau kita buat dosa, tapi kita tak rasa berdosa, kita rasa biasa. Ni memang masalah. Takut tu yang macam ni sebenarnya. Takut sungguh sebab dalam masyarakat kita memang berlaku benda yang macam tu. Bukan kata tu masyarakat takut, saya sendiri pun tak sedar. Buat dosa rasa macam biasa je. Jangan begitu. Itu betul-betul menakutkan. Betul-betul menakutkan. Kan? Lebih-lebih lagi, tambah lagi ada orang-orang lain pun buat agak. Jadi alasan dia tengok orang lain pun sama. Tutuplah aurat tu, memang dah tutup. Dia pakat dia ikut orang ramai. Jadi itu memang masalah. Baik. Dan Nabi SAW sebut pula ni. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan dosa tu biasanya Nabi kata, kamu tidak menyukai hal itu diketahui oleh orang lain. Kalau kita buat dosa, kita suka tak orang tahu? Kalau buat dosa. Tuan-tuan minum arak, suka tak tahu orang kita minum arak? Minta maaf bukan kata tuan-tuan, contoh tak baik. Tapi nak bagi tahu je, contoh je tu. Suka tak? Kalau nak kata kita pun tak jadi tak? Bagi contoh lain. Kalau kalau berlakunya zina, contoh kan berlaku zina. Takkan nak kata tuan-tuan berzina, tak tu jadi payah nak sebut. Kalau berlakunya zina kan, orang yang melakukan zina tu dia suka tak orang tahu dia berzina? Kan kalau boleh nak sorok, nak sorok. Betul tak? Kalau boleh nak sorok. Bukan kata berlaku zina nak sorok. Yang kahwin dua kau boleh nak sorok. Tu sunnah dah tu. Takut orang tahu. Betul tak? Pagi tadi saya sudah kuliah subuh, duduk di satu surau tu, sambil makan tu ada seorang hamba Allah ni, dia kahwin 4 tuan-tuan. Rezeki dia kan. Dia kahwin 4. Tapi saya suka dia bagi satu benda yang dia sebut kata, Ustaz saya nak bagi tahu satu. Apa yang Piramli cakap tu memang betul. Apa dia? Bila kahwin 4 ni mesti pandai temberang. Dia kata gitu tuan. Saya ikut ayat dia. Mesti pandai membohong. Memang sungguh. Jadi nak bagi tahunya itulah. Orang yang kahwin 2, 3 pun kalau boleh nak sorok, nak sorok. Padahal tu benda betul. Bukan benda salah. Ke kahwin ni salah? Tak nak tanya ni muslimin ni. Ke takut nak jawab celaka sungguh. Tak tanya sungguh ni. Benda salah ke benda betul kahwin ni? Betul kan? Tapi ramai mana yang tak? Dia bagi tahu saya. Dia kata, Ustaz, 4 orang ni, semua bini-bini saya ni boleh dikatakan tak boleh dengar. Nombor 1 tak disebut pasal 3 orang ni. Nombor 2 tak disebut. Yang boleh sebut sikit, nombor 4. Tu pun sebab nombor 4 ambil hak 3-3. Dia kata. Dia dengar sikit pun tak boleh dengar juga. Bukan senang. Jadi, dia nasihatlah kat saya. Kalau nak tak payah, Ustaz. Tu saya kata tadi, orang kahwin 4 nasihat orang jangan. Macam orang mencuri tadi, kau jangan. Aku tak apa. Gitu. Tapi betul lah nasihat dia, ikutlah. Cuma nak bagi tahu, Nabi orang sebut kalau buat dosa tu memang orang tak suka. Kita kalau boleh orang tak tahu tu buat dosa. Kalau boleh kan, benda tu memang ada dosa. Begitu. Orang makan rasuah, dia suka tak orang tahu dia makan rasuah? Tak suka kan? Orang beri rasuah, dia tak suka orang tahu dia pun beri rasuah. Orang yang mencuri ni kalau boleh memang mencuri. Kalau tak orang tak panggil pula mencuri. Kalau mencuri ni biasanya buat dalam keadaan orang tidak tahu. Kan ada orang bagi tahu, malam ni saya nak mencuri jemaah semua. Ada orang bagi tahu gitu. Tu orang yang mencuri. Tak cerdik benar dia. Kan ada sini macam ni bagi tahu gitu nak mencuri. Tak ada kan? Jadi maksudnya itulah dosa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ni kalau nak bincang ni. Al-birru husnul khuluq, samalah tadi, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Baik. Simpulannya dia kata, tuan kita ni katalah, kesimpulannya dia kata, akhlak mulia ini dia mencakupi berakhlak mulia bukan sahaja duduk pada satu sisi. Apa maksud? Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Akhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Akhlak mulia kepada Al-Quran. 3.
Akhlak mulia kepada para malaikat. Para malaikat. 4. Akhlak mulia kepada seluruh manusia. 5. Dan akhlak mulia kepada makhluk-makhluk yang lain. Berapa tu? Akhlak mulia pada Allah, akhlak mulia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak mulia kepada kitab Al-Quran, akhlak mulia kepada para malaikat, akhlak mulia kepada seluruh manusia dan akhlak mulia pada semua makhluk. Maksudnya akhlak ni bukan sesama manusia saja. Kalau kita faham gitu, kita ingat akhlak ni dengan sama mulia. Bukan. Dia termasuk semua. Termasuklah kepada Allah, kepada Rasulullah dan yang saya sebut. Itulah. Baik. Jadi dia kata gini. Tengok tuan kitab ni kata. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat terrealisasi. Dia sebut gitu. Saya sebut gitu. Dapat terrealisasi ialah dengan cara apa? Dengan mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kamu jin dan manusia untuk apa? Melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi akhlak mulia kita kepada Allah, hambakan diri kepada Allah. Apa maksud hambakan diri kepada Allah? Buat yang dia suruh, tinggal yang dia lah. Tuan-tuan, cuba kita fikir dalam hidup kita. Buat ada Allah Ta'ala suruh. Buat kan? Orang macam tuan-tuan tak ada masalah lah. Tapi kenapa Fadilah Kamsah kata ada 80% di bumi Malaysia ini tak solat? Itu di bumi Malaysia. Bukan saya kata. Ahmad Fadilah Kamsah. Betul ada Ahmad ke? Tak ada. Tapi dia doktor lah. Doktor yang. Doktor Fadilah Kamsah yang sebut 80% dalam masyarakat Malaysia ni tidak sah. Saya jumpa seorang. Kilang dia tak jauh daripada kita. Saya tak nak sebut. Dia kata apa? Di kilang saya tu Ustaz, saya boleh katakan kalau yang jadi bersembahyang jaganya ada lebih kurang 15 ke 20%. Cuma time puasa ramai sikit. Puasa dia jaga. Banyak dia tak jaga. Dia takut tak boleh raya barang kali. Semuanya tak jaga. Jangan main-main tak. Jangan tuan-tuan tengok keliling kita pasal ni memang geng-geng kaki semayang dah. Tuan-tuan tengok Isyak hari ni, geng-geng ni. Isyak malam esok geng-geng mana? Ni juga, betul tak? Isyak malam lusa, ni juga. Kita tak berubah dah. Pasal ni memang geng kaki solat. Orang buat solat subuh macam Jumaat ke, solat subuh macam tarawih ke, ni ada je. Tapi di luar sana. Ramai mana yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ketika mana tak tunai yang Allah Ta'ala buat, maka dia tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu. Betul? Saya ambil contoh dalam masyarakat kita. Betul ke salah saya kata? Ramai di luar sana tidak tutup aurat. Siapa suruh tutup aurat? Dah. Maksudnya dia tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu. Susah. Itu sebab saya kata kita nak gembeling tenaga geng-geng kita yang ramai-ramai nak sama-sama balik semula kepada akhlak yang baik. Kita berubah diri kita, saya berubah diri saya, sama-sama kita ajak juga orang lain. Tapi nak ajak ni susah. Sebab tu orang kata sekarang ni, saya dengar orang cakap, ada satu geng yang sangat orang takut. Tahu? Geng mana yang sangat orang takut? Tak ada apa. Geng tabligh tu. Orang tengok dia tu lari, orang lari dah. Betul, lari dah. Saya pun tak faham. Geng tabligh. Ingat senang. Kan? Payah. Jadi nak bagi tahu kalau saya ingat-ingat dulu kadang-kadang tengok tabligh mari lari kita. Lari. Ada jenis kawan-kawan kata tabligh mari diberi salam. Aku jawab tapi cakap Waalaikumsalam, tak ada orang kat rumah ni. Jadi sebab apa takut? Kerana dia nak ajak kita betulkan diri. Tak senang. Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Pernah kalau jumpa orang tak tutup aurat, tegur tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pergi speak mak tuan-tuan. Allah tersebut pula. Aduh. Tapi tak apa lah, tak sebut kat mana kan. Tengok cashier ni cashier ni budak perempuan Islam. Walaupun kita tak tahu, kita tengok
secara agama ni, kita tengok bangsa lah kalau di Malaysia ni, kalau nampak bangsa milang alih ya wow tu kita lah je. Tuan-tuan ya? Kan? Bila kita tengok milang alih ya wow, kita tahu dah bukaca ya no alif biasanya memang kita lah tu, Muslim lah tu. Kita tahu. Kalau tak reti aja, tulis balik semula. Tak je sebut gitu je lah. Jadi bila saya tengok milang alih ya wow, daripada saya, Muslim lah, tak ada masalah. Perlembagaan pun kata gitu. Jadi bila ada orang mari letak, ambil arak dua letak depan dia menjual arak tu, saya yang tengok ni apa perasaan? Kalau ikut saya wajib tegur. Tapi tak terkeluar tu tak. Kalau tuan-tuan situasi tu tegur. Tuan-tuan tanya pula, arak ni berapa dah? Satu. Dah mana? Kalau ikut wajib kita tegur. Wajib kan? Susah lah tuan-tuan. Saya nak kata dek jangan. Azam dulu. Jadi gitulah realiti dia tuan-tuan. Nak tegur ni, tak tahu kalau tuan-tuan duduk di situasi itu, berani ke tidak? Dia bukan berani atau tidak. Dia jadi macam Allah datangkan satu ujian pada kita untuk kita tegur. Saya ambil contoh mudah lah tuan. Tak payah tegurkan dua agak tu lah. Tuan-tuan pernah tengok tak kalau orang sembahyang, yang mana baju dia agak singkat, tiba-tiba nampak bontot dekat belakang. Pernah tengok tak? Nak tegur kita nak? Dah lah dengan nampak bontot hitam dekat depan kita kan. Aduh, aku nak tegur. Kan, takut bergaduh. Sebab dari sudut Islam pun dia ada garisan. Ya, memang boleh tegur. Tapi kalau kita rasa bila kita tegur tu bergaduh, maka boleh fikir banyak. Jadi, saya susah. Payahlah. Tidak mudah lah. Jadi, kita tahu di luar sana memang banyak orang yang tidak berakhlak dengan akhlak yang ditutup supaya berakhlak dengan Allah, mengikut apa yang kita diajar dua perkara. Betul tak? Apa dia? Bila dengan Allah ni. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Allah dan juga Rasul dua perkara ni je. Sami'na, kita dengar yang Allah Ta'ala sebut, dan kita taat. Ada bangkangan Rasul. Ke boleh kita bangkang bila Allah Ta'ala suruh? Boleh kita bangkang bila Rasul suruh? Tak ada kan? Allah Ta'ala sebut dalam jelas. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Bila tidak sepatutnya bagi seorang beriman, tak kira lelaki atau perempuan, bila Allah dah tentukan suatu hukum, kita tidak ada choice yang lain. Allah Ta'ala kata, jangan jual arak. Orang jual arak, pembeli, pengangkat, penghidang, peminum, semua tu termasuk. Yang saya takut itu sebab saya pun tengok. Tu kita tengok ni, aku tak tegur ni. Mana marra'a minkum munkara ni? Mana bila kamu tengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Tak mampu dengan ubah cegahlah dia dengan tangan kekuasaan yang kamu ada. Kalau tak mampu fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah kita. Fa illam yastati' fa biqalbi. Hari tu dengan hati jelah, tapi lemah betul iman itu. Wa zalika ad'aful iman. Kena ngaku memang lemah iman. Keluar kedah tu sakit hati ni, ya Allah, pasal apa mari depan aku? Jadi saya kadang-kadang kalau saya cakap kan orang marah. Kalau tak cakap orang marah juga, baik cakap. Dia gini, kalau ada anak beranak kita yang bekerja di kedai yang menjual arak, benda-benda haram ni, kalau boleh minta dia usahakan, carilah pekerjaan yang lain. Sambil dia bekerja tu, usahakan untuk berhenti dan dapatkan kerja tempat. Kalau berhenti start gitu kan, tak ada pendapatan pula. Kalau nak ikut bicara soal rezeki, memanglah. Tapi nak bagi tahu je, kita nasihat dia gitu lah. Kalau ada yang bekerja di kedai-kedai gini, sungguh takut kita ditanya oleh Allah, takat mana kita berusaha untuk hentikan daripada tidak berakhlak dengan Allah SWT. Yang kita sebut tadi, sami'na wa ata'na. Baik, kemudian akhlak mulia kepada Rasulullah SAW. Sama lah, akhlak mulia pada Rasulullah ni, taat pada Rasulullah, dengar dengan apa yang Nabi cakap, dan taat kepada apa yang Nabi cakap. Di dua je tuan-tuan, yang mutlak. Allah dan juga Rasul. Manusia, dia pergi pada ibu dan bapa, tapi dia tak mutlak. Allah dan juga Rasul dia mutlak. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam ayat kan, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tapi wa ulil amri minkum, dia tidak ada ati. Jadi, tuan kita sebut, antara akhlak mulia pada Rasulullah itu, kita dengar cakap apa yang Nabi suruh.
Apa yang Nabi larang kita tinggal. Termasuklah akhlak mulia itu, iaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang panggil berakhlak dengan Rasul. Kita kalau boleh sebaik yang mungkin kalau ikut sunnah, semua kita ikut sunnah Rasulullah. Sebaik yang mungkin. Daripada berpakaian, daripada bercara makan, tidur sampai bangun bertidur, semua ikut sunnah Rasulullah SAW. Betul tak? Saya nak tanya, dalam kehidupan kita banyak tak kita ikut sunnah ni? Masuk surga tadi baca doa. Sudah. Kaki kanan kiri. Tak ingat tadi. Pasal Tok Iman nak rokok, tu berlari je kejar. Betul tak? Kan? Cuba ingat, sebelum tidur baca doa. Baca tak 3 ku, baca tak ayat kursi, baca tak bismikallahumma ahya wa amut. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kau anda dua-dua tu boleh, riwayat Tirmizi dengan Bukhari, dua-dua tu boleh. Tidur ikut lambung kanan ke pakai tidur? Jadi kalau betul-betul kita cintai Rasulullah, kita tidur ikut cara Nabi. Ambil tangan kanan, letak atas pipi. Kemudian duduk atas lambung kanan. Kemudian sebut Rabbi kini azabak yauma tajma'u ibadat. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Tu ikut sunnah Nabi. Baru orang panggil cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gitulah. Jadi tu disebut kalau nak ikut cinta pada Rasulullah. Kan dalam bab pakai cicing kita fair dah. Apa pakai cicing? Cuba tengok jari mana. Pakai jari mana? Cuba tengok Nabi pakai jari mana. Tak pakai ni. Kan? Kita dah fair dah. Nabi pakai, dia punya permata ni duduk dalam ke duduk luar? Permata ni duduk dalam ke duduk luar? Duduk dalam. Tapi kita pakai duduk luar. Sudah. Tak tahu percaya muka Asyamail. Jangan kata saya reka. Begitu saja. Ni jari ni. Ni. Oh, ustaz jari ni. Patutnya jari ni. Baru sedap awak best. Dia bukan salah tu. Ni. Maksudnya, itu sunnah saja. Tak ikut pun. Dia tidaklah. Cuma, nak menggambarkan kita berakhlak yang baik dengan Rasulullah SAW, kita nak turut ikut semua yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi iyalah, bila ikut cara Nabi ni orang tengok pelik tak. Saya tidaklah mengatakan, maksud contoh kita pakai jubah. Pakai jubah ni kerana kita, orang kata bukan, sebab tu memang orang Arab pakai jubah. Kita tak nafikan. Tapi kalau bukan kerana Nabi pakai ni, aku pun tak nak pakai. Betul tak? Kita pakai ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, maka kita ikutlah Nabi pakai. Tapi tuan-tuan, bila kita pakai jubah, zaman sekarang, betul kata Nabi, tu balilul ghuraba. Kan? Dia jadi terbaik bagi orang yang asing. Islam ni dia akan kembali dagang. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam bermula pelik, asing, akhir zaman pun dia akan asing balik. Dengan maksud apa? Kalau tuan-tuan pergi mall pakai jubah, semua orang tengok. Cina yang pakai seluar pendek, pakai baju singlet. Kalau yang perempuan apa semua, orang kata tu moden. Ada orang tengok pelik dia pakai gitu? Ada. Tapi bila kita turun pagi saya duduk di satu kawasan. Yang kawasan saya tu majoritinya non-Muslim. Dia orang kadang-kadang pakai pakaian tersembur mata-mata kita. Tapi bila kita pakai jubah, orang panggil planet mana ke? Jadi orang tengok pelik. Jadi itu keadaan ni. Sedangkan kita nak pakai tu atas dasar kita mencintai Rasulullah SAW. Yang tengok pelik tu bukan kita je. Orang kita gitu juga. Contohnya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dah naik bas? Bila naik bas, masuk je dah bas, apa sunnah kita kena buat? Beri salam. Betul tak? Beri tak salam? Kalau tuan-tuan beri salam, Assalamualaikum. Dari belakang tengok. Dia beri salam. Jadi pelik. Jadi pelik lah. Kita nak mencintai Rasulullah SAW. Betul tak? Susah kan kita ni. Allahu Akbar. Berakhlak dengan Nabi. Dia kena ikut sunnah Nabi SAW. Tapi tuan-tuan kita tahu dah tuan-tuan. Payah nak kata. Begitu lah. Tuan-tuan pernah main bowling? Cuba main bowling pakai jubah orang tengok saja. Betul. Tapi memang pelik lah. Tak pernah sabar cuma saya.
Gurau je tu. Tapi memang orang akan tengok apa? Saya masa saya belajar dulu, tau. Saya di orang Arab ni satu kelebihan dia. Lepas pada Jumaat tu, dia dah start main bola. Dia main bola ni atas tar. Tuan tahu tak? Tar yang batu-batu tajam. Kita nak main bola atas tar tu tak tahan dah kaki kita. Tar yang rata. Dia main batu yang tajam tu. Lepas pada Jumaat, semua pakai jubah. Semua pakai jubah. Oh, kuat orang dia. Pakai jubah. Tak ada orang tengok pelik. Tu nak bagi tahu. Ya betul sebab dia orang kata itulah budaya dia, tapi kita bukan berdasarkan budaya dia, tapi kerana itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sikit lagi. Dia akhlak yang mulia dia sabar. Sikit. Baik. Kalau tak kata gitu nak katakan dia yang depan akhlak mulia dengan Rasulullah SAW, dengan kita mencintai, dengan kita ikut taat, dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian kita berakhlak mulia dengan Al-Quran. Akhlak mulia dengan Al-Quran ini salah satunya memang kita ikut semualah. Sebab tu kalamullah dalam tu. Dan dalam kalamullah ini tetap kena ingat. Kalamullah ni tak ada satu pun yang salah. Tu je. Semua orang dah berusaha yang tak suka pada Al-Quran dah berusaha cari untuk cari kesalahan. Tak ada. Sebab itu memang tidak patutlah kalau kita tidak mengikut apa yang ada dalam Al-Quran. Memang wajib kita ikut. Cuma ya tuan, di sana ada masalah sikit. Apa dia? Dalam mencintai Al-Quran ni, orang kita selalu menganggap ialah membaca Al-Quran. Saya kata betul. Betul. Baca Al-Quran betul. Maksudnya antara akhlak kita dengan Al-Quran ialah baca. Tapi masalah orang kita, baca tu bila dia fokus? Ramadan tu. Betul tak? Ramadan dia sibuk saya khatam. Lepas habis Ramadan tu tak tahu mana dah khatam ni. Betul ke salah saya? Cuba betulkan saya. Tuan-tuan, betulkan saya. Dalam Ramadan kita akan tengok orang duduk di tiang-tiang selepas sembahyang Zuhur baca Quran. Di dinding-dinding baca Quran. Selepas asar dia duduk sekejap baca Quran. Bila? Bulan Ramadan. Selepas Ramadan ada tak lagi? Ada lagi? Okey, hari ni nak tanya. Banyak anda baca Quran masing-masing. Siapa baca 3 juzuk ini? Dua je tu. Tak payah kat tangan. Saya tahu sini 20 ke 30 juzuk semua ni. Cuma nak bagi tahu je. Ya betul, baca Quran tu betul. Tidak salah Betul. Sebab memang Nabi pun suruh, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apa Nabi suruh? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Saya betul, tidak salah. Kerana hari kiamat dia akan jadi beri syafaat pada kita. Tapi saya tak sebutlah nama ulama ni. Cuma dia sebut gini. Sebab nama ulama ni ada yang dia kata, saya tak pandang orang yang sebut tu. Saya pandang apa yang dia sebut tu betul. Dia kata, pada aku, orang itu tidak dikira lagi membaca Al-Quran sehinggalah dia memahami Al-Quran tersebut dan dia bertadabbur dan beramal dengan Al-Quran. Baru dikira termasuk daripada apa yang Nabi sebut tadi, bacalah sebab ramai mana di kalangan kita, ayat yang biasa kita baca tapi tak faham pun. Saya ambil contoh. Biasa tak baca ayat kursi? Biasa tak? Tuhan cakap apa dalam? Tuhan cakap apa? Betul tak Pak Agit? Saya tahu Pak Agit tahu. Saya tak tanya Pak Agit tak tahu. Tapi nak bagi tahu ramai yang tidak tahu. Kan Haji Firdaus? Betul? Kan? Ramai mana yang ingat kul huwallahu ahad? Betul tak? Tapi apa Tuhan bagi tahu dalam Qul Huwallah? Apa yang Tuhan bagi tahu dalam Qul Huwallah? Cuba bagi tahu kat saya. Jadi kata ulama ini, saya rasa untuk berakhlak dengan Al-Quran sini dia kata baca dan tadabbur setiap ayat. Itu dikira berakhlak dengan Al-Quran. Jadi saya agak sungguh Ni nak masuk Ramadan. Biasa Ramadan ni kita akan selalu kata kalau boleh satu hari satu juzuk. Kalau boleh para ulama dia anjur kita gitu Kalau boleh satu hari satu juzuk. Kalau tak boleh satu juzuk, setengah juzuk. Kalau tak boleh setengah juzuk pun paling tidak baca satu hizib, satu makra'. Kalau tak boleh pun bacalah satu muka. Kalau tak boleh setengah muka. Kalau tak boleh setengah muka, mati je lah.
Pasal tak ada apa tau. Tengah muka pun tak nak baca lagi. Jadi saya nak ceritanya di sini je lah. Kan? Lepas ni yang ni kalau kita baca, kalau kita tadarus, sini ada tadarus mesti. Ada. Kan? Tadarus tu carilah sepotong ayat untuk kita tadabbur. Faham tak? Kita baca Al-Baqarah, kita cari satu ayat untuk kita tadabbur kan? Boleh? Contoh kita kata, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita pun duduk bincang situ. Ayat ni nak bagi tahu apa? Nampak tak? Barulah kita berusaha nak berakhlak dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh buat ni? Alhamdulillah Ustaz. Kita ada masalah dah dia. Orang lain ni lah. Nama begitu. Baik. Baik. Jadi tu berakhlak dengan Al-Quran. Yang seterusnya berakhlak dengan malaikat. Dah pukul 9 dah. Jadi kita akan sambung balik insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk salah silap tu datang daripada diri saya sendiri dah. Minta maaf banyak-banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.